satu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita, iaitulah soal keberkatan dalam hidup, yang saya rasa mungkin sebahagian daripada kita tahu dah keberkatan ini apa bendanya. Tinggal lagi sebagai satu perkongsian maklumat, mudah-mudahan ada perkara baru yang kita dengar pada malam yang berbahagia ini. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam barisan PJK Masjid, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji-pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat berkat yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita semua, yang salah satu keberkatan besar yang Allah telah kurniakan kepada kita adalah berada di dalam taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu seperti yang kita sedang berada pada saat ini. Alhamdulillah, kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur dan usia kita sehinggalah pada saat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita pada satu tempoh yang sangat dekat dengan bulan Ramadan yang mulia. Kita berharap agar Allah akan terus panjangkan usia dan umur kita sehinggalah kita dapat selesaikan bulan Ramadan dengan cara yang paling sempurna dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam yang berbahagia ini saya ingin berkongsikan sedikit tentang satu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita, iaitulah soal keberkatan dalam hidup, yang saya rasa mungkin sebahagian daripada kita tahu dah keberkatan ini apa bendanya. Tinggal lagi sebagai satu perkongsian maklumat, mudah-mudahan ada perkara baru yang kita dengar pada malam yang berbahagia ini. Kenapa kita nak berbahas tentang keberkatan ini, tuan-tuan dan puan-puan? Adalah kerana keberkatan ini satu perkara yang sangat penting, bahkan yang paling penting dalam kehidupan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Keberkatan adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita selaku seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kerana berkat itu sebenarnya adalah rezeki yang paling mahal Allah kurniakan kepada seseorang, dan rezeki berkat ini adalah tanda bagi keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ramai daripada manusia menganggap rezeki itu adalah harta benda, pangkat, jawatan, anak-anak yang ramai, rumah yang besar, kereta yang besar dan sebagainya. Tinggal lagi, yang lebih penting daripada semua rezeki-rezeki itu adalah keberkatan pada rezeki itu. Ini yang kita cuba nak kongsikan pada malam yang berbahagia ini. Cukuplah tuan-tuan dan puan-puan, yang menunjukkan keberkatan itu penting adalah dalam keadaan kita sedar ataupun tidak, kita memohon berkat itu daripada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Kita setiap hari duk minta berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya, setiap pagi apabila kita menunaikan solat subuh, kita baca doa kunut.
Jadi dalam doa kunut itu kita baca Allahumma barik li fima a'tait. Barik li fima a'tait, ya Allah berkatilah pada aku pada apa yang telah engkau kurniakan kepadaku. Jadi setiap hari kita baca kunut dan kita minta berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak penting tuan-tuan, maka tak adalah sampai setiap hari kita minta berkat dengan Allah. Kan? Jadi kita masih ingat pagi tadi ada bacalah doa Allahumma barik lana fima a'tait. Siapa tak baca tu tuan-tuan? Siapa tak baca doa tu pagi tadi? Maksudnya apa? Maksudnya dia tak solat subuh pagi tadi. Sama ada dia tak solat subuh ataupun dia solat subuh tapi tak baca doa kunut. Kalau dia solat subuh dan dia baca doa kunut, mestilah dia dah baca doa tadi. Allahumma barik fima a'taitu. Jadi itu doa kita setiap hari. Setiap pagi bangunnya kita doa macam tu dalam sembahyang subuh kita. Bukan itu sahaja tuan-tuan. Bahkan setiap kali kita nak makan. Setiap kali kita nak makan, kita baca doa makan. Kan, baca doa makan kan? Dalam baca doa makan tadi, kita minta berkat juga. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkatilah bagi kami apa yang telah engkau rezekikan kepada kami. Jadi setiap kali kita nak makan, dengan sarapannya, dengan makan tengah harinya, dengan minum petangnya, dengan makan malamnya kejap lagi, semua itu disunatkan kita baca doa untuk minta Allah berkatkan makanan yang kita nak makan, minuman yang kita nak minum. Jadi setiap hari kita minta berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi tuan-tuan, ya, di dalam tempoh 2 bulan ni, kita datang masjid, kita selalu dengar doa daripada Tok Imam. Tok Imam akan baca doa apa? Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah pada bulan Rajab kami, pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ini doa yang kita selalu dengar sepanjang 2 bulan ni. Kita minta Allah berkat pada bulan Rajab dan juga Sya'ban. Jadi berkat adalah satu perkara yang kita minta daripada Allah setiap hari berkali-kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya keberkatan itu dalam kehidupan seseorang. Apabila berkat itu ada pada diri seseorang, maka semua yang dimiliki oleh orang tersebut akan terasa mencukupi. Kalau harta dia berkat, maka harta yang dia ada terasa mencukupi walaupun harta itu kuantitinya sedikit. Kalau duit yang ada pada seseorang itu berkat, maka duit itu akan terasa mencukupi walaupun duit itu sedikit. Kalau rumah yang dimiliki oleh seseorang itu berkat, maka rumah itu cukup untuk diri dia, memberikan dia ketenangan dan kegembiraan. Ya, walaupun rumah itu mungkin kecil, mungkin perabotnya murah-murah, mungkin rumah ke flat saja. Tapi bila berkat tuan-tuan dan puan-puan, terasa cukup semuanya. Berbeza dengan seseorang yang tidak memiliki keberkatan dalam hidup. Boleh jadi gaji bulanan dia 30,000 setiap bulan. 30,000 setiap bulan gaji dia. Kerja pegawai bank, CEO syarikat. Apa benda lah, pilot ke apa ke, gaji berpuluh ribu. Tapi terasa duit banyak itu tak cukup. Bila kita tanya, kenapa tak sedekah? Dia kata, takut tak cukup lah duit. Gaji 30,000 kot, tak cukup apa bendanya. Bulan ni ada bagi mak ayah belanja tak? Tak bagilah belanja dekat mak ayah. Kenapa tak bagi? Takut duit tak cukup lah. Kalau dia tak cakap pun, dalam hati dia ada perasaan duit tak cukup. Sudahnya sedekahnya tak keluar, untuk mak ayahnya tak diberi duit belanja, untuk anak isteri tak diberi duit belanja. Kerana apa? Kerana takut tiada duit.
Walaupun duitnya 30,000 setiap bulan dia dapat. Ini tandanya duit itu kurang barakahnya, tuan-tuan. Percayalah cakap saya. Ada orang gaji setiap bulan 2,000 sahaja. Dia ada duit nak sedekah, ada duit. Dia datang masjid, dia boleh bagi RM20, RM30 letak dalam tabung masjid. Dia ada duit nak bagi mak ayah dia. Hantar duit untuk mak ayah dia belanja makan. Dia boleh bawa anak isteri pergi makan kat luar. Gaji berapa tadi? 2,000 sahaja. Berbanding seorang gaji 30,000. Tapi terasa tak cukup. Ni gaji 2,000. Terasa cukup. 2,000 boleh cover semua keperluan dia. Hajat dia. Siap boleh sedekah. Siap boleh belanja orang makan. Ni namanya tuan-tuan apa? Barakah dalam harta. Ada namanya barakah pada umur. Ada orang hidup mungkin tak lama. Mungkin dia hidup 50 tahun sahaja. Tapi dalam tempoh 50 tahun, macam-macam perkara hebat, perkara besar dia dah buat. Dia telah menyumbang khidmat bakti yang cukup hebat untuk orang lain. Ada orang hidup sampai 90 tahun, 80 tahun. Hujung sekali bila dipikir apa saya dah buat untuk orang lain, ya, fikir-fikir tak ada pula. Dia hanya hidup untuk diri dia sendiri. Contoh ya tuan-tuan dan puan-puan. Contoh kita lihat kepada imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i meninggal pada usia beliau 54 tahun. Imam Syafi'i meninggal umur 54 tahun. Usia itu agak muda lagi. 54 usia yang masih muda. Dalam tempoh 54 tahun hidup Imam Syafi'i, Masya Allah tabarakallah, beliau telah menyediakan ilmu pengetahuan yang boleh digunakan oleh umat Islam sampai pada hari kiamat. Sampai kiamat kita menyebut Imam Syafi'i, kita menggunakan ilmu Imam Syafi'i, kita salat pakai ilmu Imam Syafi'i, kita zakat pakai ilmu Imam Syafi'i, kita puasa pakai ilmu Imam Syafi'i. Jadi 54 tahun yang cukup barakah ya tuan-tuan. Imam Syafi'i telah menyebarkan ilmu pengetahuan sehingga hari kiamat. Digunakan oleh jutaan manusia di seluruh dunia. Itu Imam Syafi'i. Ada seorang lagi imam besar namanya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi tuan-tuan meninggal dunia umur 46 tahun sahaja. 46 tahun Imam Nawawi meninggal. Tapi Allah telah memberikan keberkatan luar biasa dalam usia Imam Nawawi. Kitab-kitab yang Imam Nawawi telah karang, hari ini kita jumpa kitab-kitab itu diajarkan di seluruh masjid surau di seluruh dunia. Bukan setakat di Malaysia, di seluruh dunia. Sebutlah kitab Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi. Kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi. Kitab 40 hadis karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi ada buat kitab syarah ke atas Sahih Muslim 20 jilid. Kitab-kitab yang beliau karang, ya, kalau orang biasa yang hidup sampai 200 tahun pun belum tentu boleh buat. Tapi Imam Nawawi berjaya siapkan kitab-kitab tersebut dalam tempoh 46 tahun sahaja. Itu namanya berkat umur dan usia. Jadi pada tempoh yang singkat, mereka menyediakan khidmat bakti yang cukup hebat untuk umat. Itu tuan-tuan dan puan-puan berkat pada umur. Dan kita boleh kiaskanlah berkat pada rumah, berkat pada kereta, berkat kepada anak-anak, berkat pada kehidupan secara keseluruhannya. Jadi bila berkat itu ada, menyebabkan ya kita merasa cukup dengan perkara tersebut. Kalau keberkatan itu tiada atau dicabut oleh Allah, maka banyak mana pun dimiliki oleh seseorang terasa tak cukup. Terasa tak cukup dan tak dapat mendatangkan faedah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh simpulkan maksud berkat itu
Berkat itu bukanlah bermaksud banyak. Sebahagian orang mungkin diingat berkat ni maksudnya harta banyak, rumah 10 biji, kereta 5 biji, anak ramai. Diingat itu yang berkat. Jadi mereka faham, sebahagian orang faham berkat tu maksudnya banyak. Sedangkan itu tanggapan yang tidak betul. Tidak tepat. Kalau kita kata harta yang banyak itu berkat, maka Qarun lebih berkat daripada kita semua. Kita kenal tak Qarun? Qarun kita kenal kan? Qarun adalah satu insan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Dan dia adalah seorang insan yang cukup kaya raya ya tuan-tuan. Disebut dalam riwayat Qarun punya harta, dia punya harta ya, disimpan dalam gudang-gudang yang cukup besar, dan kunci bagi gudang-gudang itu dipikul oleh 70 ekor unta. Bukan harta dia dipikul oleh 70 ekor unta, bukan. Itu pun dah kira banyak dah. Kalau harta 70 ekor unta bawa, itu pun dah kira banyak dah. Ini bukan harta tu. Harta dia disimpan dalam gudang, dan gudang tu punya kunci dibawa oleh 70 ekor unta. Nak bagi tahu betapa banyaknya kunci dan gudang yang disimpan harta tersebut. Banyak tak? Banyak. Hari ini tak ada manusia yang boleh kaya sekaya Qarun. Siapa di dunia ini ada emas, ada harta benda disimpan dalam gudang, gudang tu, kunci tu 70 ekor unta yang bawa. Mana ada orang macam tu? Kalau Qarun masih hidup sampai sekarang, dia adalah manusia paling jutawan di dunia pada hari ini. Tapi apa yang berlaku ya tuan-tuan? Allah memerintahkan bumi untuk menelan Qarun dan segala harta-harta dia. Sampailah pada hari ini, kalau ada manusia jumpa harta terpendam kat tanah, dia panggil apa tuan-tuan? Dipanggil harta tu harta apa? Harta karun. Harta karun. Seolah-olah harta tu harta Qarun yang dulu kena telan dengan bumi. Qarun tu duduk kat Mesir, harta dia kena telan dekat Mesir. Kita jumpa ada harta di bawah tanah dekat Subang Jaya, tiba-tiba kita kata tu harta Qarun. Terpulanglah. Tapi nak bagi tahulah, mana-mana tempat jumpa harta terpendam bawah tanah, kita panggil dia harta Qarun. Kan? Nak bagi tahu harta Qarun tu punyalah banyak, tinggal lagi sebab tak ada berkat, ditelan oleh bumi. Ada orang ingat berkat tu maksudnya dia dapat pangkat, dia dapat jawatan. Bila dia naik pangkat, dia dapat jawatan, dia rasa, berkatlah hidup saya. Jangan terlupa tuan-tuan, Fir'aun itu lebih tinggi pangkat dan jawatan dia daripada semua orang yang ada di masjid ini. Fir'aun lebih tinggi pangkat dia, lebih tinggi jawatan dia. Akhirnya ditelan oleh laut. Ini menunjukkan kepada kita banyaknya harta, tingginya pangkat, tingginya jawatan, terkenalnya nama seseorang, masyhur nama dia, itu semua tidak menunjukkan apa-apa pun bahawa kehidupannya berkat. Saya cerita sebab ada sebahagian orang anggap macam tu. Bila dia kaya, dia rasa hidup dia berkat. Bila dia tinggi jawatan, bila tinggi pangkat, dia rasa benda tu berkat. Silap. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan dalam Quran bahawa banyaknya harta itu tidak menunjukkan kepada keberkatan. Cuba kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fajr. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman." Adapun manusia apabila Allah uji mereka dengan memberikan mereka kemewahan, Allah bagi dia kaya, Allah bagi dia mewah, maka manusia akan menyatakan, Allah telah memuliakan saya sebab dia dapat harta, dia dapat kemewahan daripada Tuhan. Kemudian Allah sebut, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizq.
Dan apabila Allah uji manusia itu, Allah sempitkan rezeki mereka. Maka manusia menyatakan, oh Allah dah hina aku. Allah hina saya. Sebab apa? Sebab Allah tak bagi saya rezeki. Ini tanggapan manusia. Bila Allah bagi dia kaya, bila Allah bagi dia mewah, dia ingat Allah muliakan dia. Bila Allah bagi dia sempit, bila Allah bagi dia miskin, tak cukup harta, tak cukup duit, dia ingat Allah telah hina dia. Maka apa kata Allah mengenai tanggapan ini? Allah kata, kalla. Tidak sesekali macam tu, kata Allah. Bukan macam tu. Banyaknya harta tidak menunjukkan Allah muliakan dia, dan kurangnya harta tidak menunjukkan Allah hina dia. Jadi tanggapan bahawa keberkatan itu bergantung pada kuantiti, itu tanggapan yang tidak betul. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya perihal keberkatan ini kita boleh tahu, kita boleh rasa dan sedar sendiri bahawasanya keberkatan ini adalah perkara yang sangat penting. Dan cuba kita lihat bagaimana Al-Quran menyebut beberapa perkara dan Allah menyifatkan perkara itu dengan keberkatan. Kita boleh ringkaskan ada 5 perkara yang Allah sebut dalam Quran bahawa perkara itu perkara yang berkat. 5 perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kota Mekah itu adalah berkat. Bi Bakkata mubarakah. Dalam Quran Allah sebut Mekah itu dengan kalimat Bakkah. Bakkah adalah nama lain bagi kota Mekah yang disebut dalam Quran. Jadi Allah kata, kota Mekah yang diberkati. Jadi kota Mekah adalah kota, satu tempat, satu bandar yang diberkati. Itu nombor 1. Nombor 2, Allah menyifatkan Baitul Maqdis sebagai berkat. Mungkin dalam sebulan lepas kita dengar ceramah Isra Mi'raj. Bila ceramah Isra Mi'raj, confirm ustaz akan membaca satu ayat. Surah Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya daripada kota Mekah ke kota Masjidil Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya. Allah sebut Masjidil Aqsa adalah masjid yang Allah berkatkan sekelilingnya. Jadi Masjidil Aqsa itu adalah satu tempat yang berkat yang disifatkan dalam Quran. Itu nombor 2. Nombor 3, Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan berkat itu pada air hujan yang turun daripada langit. Allah sebut air hujan itu dalam Quran ma'an mubarakan. Kami turunkan daripada langit itu ma'an mubarakan, air yang berkat, air hujan. Kenapa air hujan itu dikatakan berkat? Ya tuan-tuan, sebab kalau tiada air hujan, nescaya semua kehidupan akan musnah. Manusia boleh hidup sebab dia makan. Dia makan apa? Dia makan padi. Makan nasi lah. Makan nasi, padi. Makan ayam, makan sayur. Tiga-tiga ni takkan tumbuh, takkan wujud kalau tak ada air. Binatang akan mati kalau tak ada air. Tumbuh-tumbuhan akan mati kalau tak ada air. Manusia akan mati kalau tak ada air. Maka air yang Allah turunkan daripada langit, itu adalah air yang berkat kerana menjadi sebab kepada seluruh kehidupan di permukaan bumi ini. Kalau kita tengok apa akan berlaku kalau kemarau panjang, air hujan tak turun. Apa berlaku tuan-tuan? Nak tengok apa berlaku kalau air hujan tak turun? Kita cuba tengok apa yang berlaku di negara-negara kemarau panjang. Macam di Bosnia contoh. Tengok di negara Bosnia, negara yang kemarau panjang, apa berlaku di sana? Berapa ramai manusia yang mati sebab kelaparan? Jadi, kalau Allah turunkan hujan di tempat kita, maka air hujan itu perlu kita syukuri. Sebab kalau air hujan tak turun kat negara kita ni tuan-tuan, maka macam-macam ujian yang kita perlu tempuhi.
Jadi air yang keluar daripada langit, air hujan tu, air yang berkat. Allah sendiri kata air hujan itu air yang berkat. Kemudian dalam Quran, nombor 4, Allah Ta'ala sebut tentang satu jenis pokok. Allah Ta'ala sifatkan pokok itu syajaratan mubarakah. Pokok yang berkat, kata Allah. Agak-agak pokok apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran sebagai pokok yang berkat? Takkan pokok durian, tuan-tuan. Bukan pokok durian ada. Pokok apa, tuan-tuan? Pokok zaitun. Pokok zaitun tu Allah Ta'ala sifatkan sebagai pokok yang berkat. Kerana semua yang ada pada pokok zaitun itu memberi manfaat kepada manusia. Akar pokok zaitun, dahan pokok zaitun, daun pokok zaitun, buah zaitun itu sendiri, minyak yang keluar daripada buah zaitun itu semuanya mendatangkan berkat bagi manusia. Maka Allah menyifatkan pokok zaitun itu adalah pokok yang berkat. Sebab tu tuan-tuan, sepatutnya setiap daripada kita ni dia kena amalkan minyak zaitun setiap hari. Minyak zaitun itu perlu diamalkan kerana Allah sifatkan minyak zaitun itu berasal daripada buah zaitun yang berkat. Orang yang mengamalkan minyak zaitun diminum setiap hari, insya-Allah selamat daripada macam-macam penyakit, khususnya serangan jantung. Jadi selalu minum minyak zaitun, dia akan selamat daripada serangan jantung, yang mana serangan jantung di negara kita ini semakin meningkat secara mendadak. Semakin ramai negara kita yang meninggal disebabkan sakit jantung tiba-tiba. Kenapa minyak zaitun tu bagus untuk serangan jantung ya, tuan-tuan? Sebab minyak zaitun ni dipanggil kolesterol baik. Jadi bila badan kita banyak kolesterol baik, dia akan hilangkan, turunkan kolesterol yang jahat. Kolesterol jahat kalau tinggi, itu yang boleh kena sakit jantung. Jadi kolesterol baik kalau banyak, dia akan kurangkan kolesterol jahat dan seterusnya boleh mengelakkan daripada sakit jantung. Dan bagus untuk penghadapan manusia. Jadi bagus kalau kita amalkan minyak zaitun ini yang Allah sifatkan dengan keberkatan dalam Al-Quran. Itu nombor 4 ya, tuan-tuan. Perkara kelima yang Allah Ta'ala sebut sebagai berkat dalam Al-Quran. Nombor 5. Allah Ta'ala sebut Lailatam Mubarakah. Malam yang berkat. Agak-agak malam apa yang Allah Ta'ala sebut sebagai malam yang berkat ni? Tidak lain tidak bukan malam Lailatul Qadr. Ya. Tu 5 perkara yang dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan dengan keberkatan. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW banyak sebut tentang perkara-perkara yang berkat. Ya, kalau dalam hadis lagi banyak, mungkin berpuluh-puluh yang Nabi sebut, Nabi sifatkan dengan keberkatan. Yang kalau kita nak sebut tu mungkin tak sempat lah. Ya, insya-Allah lain kali kita sebutkan perkara-perkara yang disifatkan dengan keberkatan oleh baginda Nabi SAW. Kalau kita dah tahu serba ringkas tentang apa itu keberkatan dan apa pentingnya keberkatan dalam Quran, maka soalan paling penting yang kita kena tahu adalah bagaimana nak mendapat keberkatan itu. Macam mana nak dapat? Maka para ulama menyatakan seseorang itu boleh dapat keberkatan melalui 4 perkara. Boleh dapat berkat dalam hidup melalui 4 perkara. Yang pertama, melalui individu tertentu. Kerana Allah telah menjadikan sesetengah manusia itu mereka memiliki keberkatan dalam diri mereka. Allah menjadikan keberkatan itu ada pada sesetengah orang, setengah hamba Allah. Maka siapa manusia yang Allah jadikan keberkatan ni? Pertama sekali, on the top of the list,
Paling utama dan paling pertama, insan yang paling berkat, manusia yang paling berkat di dunia ini, tidak lain tidak bukan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah manusia yang paling berkat yang pernah wujud di dunia ini. Ya ke Ustaz? Ada dalil ke? Nabi ni manusia paling berkat. Kan? Ada yang tanya. Minta dalil. Dalilnya tuan-tuan, terlalu banyak. Tak tahu nak sebut dalil yang mana satu. Terlalu banyak dalil-dalil menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah insan yang berkat. Saya bagi dua dalil lah. Ya, dua tu je saya sempat bagi. Sebab masa dah banyak kan. Pertama, dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh seorang sahabat menyatakan sahabat tu bernama Sa'ib bin Yazid. Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu. Sa'ib bin Yazid dia bertemu dengan Nabi SAW ketika dia budak umur 6 tahun. Umur dia 6 tahun, dia berjumpa dengan Nabi. Nabi tengok budak kecil umur 6 tahun, Nabi buat apa? Nabi letakkan tangan Nabi ni di atas rambut depan. Di atas kepala Sa'ib bin Yazid. Nabi letak, Nabi tanya, wahai budak, siapa nama kamu? Maka budak ni kata, nama saya Sa'ib bin Yazid, ya Rasulullah. Maka Nabi pun angkat tangan Nabi doa, mudah-mudahan budak ini diberkati oleh Allah. Okey? Ini berlaku ketika umur dia 6 tahun. Ditakdirkan oleh Allah, Sa'ib bin Yazid ini hidup sampai umur dia 90 tahun. Maka ketika umur dia 90 tahun, ada seorang pembantu, orang gaji kat rumah dia tanya dekat Sa'ib bin Yazid, Tuan, saya tengok janggut tuan dah putih. Yalah, umur dah 90 tahun kan. Janggut dah semua dah putih dah. Rambut semua dah putih. Tapi ada satu tempat ni rambut tuan hitam belaka. Kenapa tempat ni je hitam, semua lain dah putih? Rambut putih, janggut putih semua. Maka Sa'ib ni ketika dia umur 90 tahun, dia cakap dekat orang gaji dia tu, saya pernah disentuh oleh Nabi SAW ketika umur saya 6 tahun dulu. Nabi sentuh rambut saya kat sini. Tempat yang Nabi sentuh tu tak putih-putih lagi sampai sekarang. Kekal dengan warna hitamnya. 6 tahun dan ketika itu dia 90 tahun. Maksudnya lepas 84 tahun rambut itu tak putih-putih. Kekal hitam berkilat. Berkat sentuhan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, Nabi adalah insan yang paling berkat. Satu lagi riwayat. Ketika Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mereka pergi berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dan mereka transit sebentar di Gua Thur. Jadi berdekatan dengan Gua Thur itu, ada seorang budak, dia mengembala kambing. Jadi Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar pergi dekat budak tu. Dia kata, boleh tak kamu bagi kita orang sikit susu kambing untuk kami jadikan bekalan makanan dan juga minuman. Susu kambing. Jadi budak ni kata, bukan saya tak nak bagi. Tapi semua kambing-kambing yang saya ada sekarang ni, dia tu anak kambing. Anak kambing yang belum boleh mengeluarkan susu lagi. Tak boleh keluar susu lagi. Bukan kambing yang boleh keluar susu. Kambing kecil. Kambing kecil mana boleh keluar susu kan?
Jadi dia kata semua kambing-kambing kecil je ada, tak ada kambing yang ada susu. Bila dia jawab macam tu, maka Nabi pun cakap, kalau macam tu boleh tak kamu bawa seekor kambing yang memang tak ada susu langsung. Budak ni pun pergilah bawa seekor kambing yang memang tak keluar susu. Maka Nabi SAW menyapu dekat tempat keluar susu kambing tu. Apa kita panggil? Tempat keluar susu kambing ni apa kita panggil? Dia punya puting tu lah, tempat keluar susu kambing tu kan, tempat dia tu. Apa nama ada tempat tu? Tempat keluar susu tu. Nabi sapu di situ. Maka tempat keluar susu tadi yang asalnya kecil sebab memang tak ada susu. Setelah disapu, tempat itu menjadi besar dan Nabi boleh perah susu keluar daripada kambing itu. Setelah perah, cukup susu tersebut, Nabi sapu kali yang kedua, maka tempat itu tertutup dan jadi kecil semula. Pengembala kambing yang tengok peristiwa ini, dia tahu perkara ini mustahil berlaku. Macam mana kambing yang tak boleh keluar susu, tapi bila disapu oleh Nabi boleh keluar susu? Maka penggembala kambing ini pun mengucapkan syahadah, menerima kerasulan Nabi SAW. Tuan-tuan tahu siapa penggembala kambing ni? Siapa tahu saya belanja dia makan malam ni. Penggembala kambing inilah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Yang selalu kita dengar nama dia. Jadi punca Abdullah bin Mas'ud ni masuk Islam kerana melihat peristiwa ini. Berkat tangan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kita memberi masa untuk laungan azan isyak. Ya? Lepas isyak kita sambung lagi sikit lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, keberkatan itu ada pada diri Rasulullah SAW. Jadi macam mana kita nak dapatkan keberkatan yang ada pada Rasulullah SAW? Tidak lain tidak bukan adalah melalui apabila kita belajar tentang Nabi SAW, apabila kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, apabila kita memperbanyakkan salawat kepada Nabi SAW, maka tercurahlah limpahan keberkatan dalam kehidupan seseorang. Jadi keberkatan itu mengalir melalui sunnah Nabi, melalui salawat Nabi, melalui rasa cinta dan rindu kepada Nabi. Okey. Itu individu antara manusia-manusia yang Allah jadikan keberkatan dalam diri mereka. Siapa lagi tuan-tuan yang Allah jadikan keberkatan dalam diri mereka? Antaranya adalah golongan yang kita panggil sebagai ibu dan ayah. Seorang ibu dan seorang ayah adalah punca sumber keberkatan untuk anak-anak. Ada kalanya manusia tak sedar bahawa ibu dan ayah mereka adalah insan yang berkat untuk si anak itu. Sebab itulah Nabi SAW menyifatkan bahawa syurga Allah itu berada di bawah tapak kaki seorang ibu. Syurga seorang anak adalah di bawah tapak kaki ibu dia. Dan dalam hadis riwayat Sunan Tirmizi, Nabi SAW telah bersabda, seorang ayah itu adalah pintu tengah untuk seorang anak masuk dalam syurga. Seorang anak nak masuk syurga, maka pintu tengah bagi dia nak masuk syurga itu adalah ayah dia. Cuba bayangkan, ayah adalah pintu tengah bagi seorang anak nak masuk syurga. Ibu di bawah tapak kaki adalah syurga si anak. Nak cari siapa lagi tuan-tuan untuk mencari keberkatan? Seorang anak kalau nak hidup dia berkat, maka dia kena menggembirakan dua insan ini, ibu dan ayah. Kalau dia berderhaka kepada ibu dan ayah, tidak mempedulikan mak ayah, maka percayalah, keseluruh berkat pada hidupnya akan hilang dalam satu saat. Ada kalanya seorang tu,
Dia nak minta doa daripada orang. Dia pergi jumpa ustaz minta doa, jumpa imam minta doa, minta syekh doa, minta habib doa, tok guru dia minta doa. Semua orang kat dunia dia minta doa. Dia terlupa doa yang paling mustajab untuk dia itu doa mak ayah dia. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan 3 doa yang Allah tak tolak. Salah satunya doa orang berpuasa. Salah satunya adalah doa seorang ayah atau ibu kepada anak dia. Alangkah ruginya tuan-tuan dan puan-puan, ibu dan ayah yang tidak mendoakan anak mereka. Kerana doa mak ayah itu akan menyebabkan hidup anak itu menjadi berkat. Dan alangkah ruginya anak-anak yang tak pandai minta doa daripada mak ayah dia. Ini insan yang Allah jadikan keberkatan pada diri mereka, iaitu ibu dan ayah. Itu baru satu. Individu ya. Individu yang berkat. Ada tempat-tempat tertentu yang Allah jadikan berkat pada tempat itu. Contohnya seperti kota Mekah yang kita sebutkan tadi. Masjid Nabawi, of course. Masjid Aqsa, seperti yang kita sebut juga tadi. Di samping itu tuan-tuan, satu tempat yang sangat barakah yang semua daripada kita boleh jumpa adalah masjid, tuan-tuan. Masjid adalah tempat yang sangat berkat. Masjid adalah tempat ibadat, tempat majlis ilmu. Dan kita dah selalu dengar bahawa apabila berlangsungnya majlis ilmu di satu tempat, maka di tempat itu akan berkumpulnya para malaikat, menurunkan rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di satu masjid banyak majlis ilmu, maka banyaklah rahmat dan berkat yang diturunkan oleh para malaikat. Jadi nak mencari keberkatan, cari di masjid. Datang ke masjid. Duduk dalam masjid, beribadat, beriktikaf, berzikir, sertai majlis-majlis ilmu seumpama ini. Kerana ini adalah sumber keberkatan dalam kehidupan seseorang. Itu nombor 2, tempat. Nombor 3, keberkatan itu juga ada pada sesetengah benda. Benda seperti makanan dan juga minuman. Antara makanan yang disifatkan sebagai berkat oleh Nabi SAW adalah buah kurma ya tuan-tuan. Buah kurma. Yang saya rasa mungkin kita dah boleh siap-siap letak kat rumah sebab nak puasa minggu depan kan. Sekarang ni kalau pergi Maidin Subang tu, penuh segala jenis kurma ada kat situ. Sebelum ni takkan ada. 11 bulan kita tak jumpa buah kurma. Masuk ke bulan Ramadan, melambak buah kurma. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis, rumah yang ada buah kurma adalah rumah yang takkan miskin. Nak kata berkatnya buah kurma ini, rumah yang ada buah kurma, Nabi kata bukan miskin rumah itu. Sebab ada berkat di situ. Dan kita pun tahu, sahur kita makan buah kurma, buka puasa sunat kita buka puasa dengan kurma. Ya, kerana memang sunnah Nabi SAW itu berbuka puasa dengan buah kurma. Jadi sepanjang bulan Ramadan kita akan bergelumang dengan buah kurma. Jadi sebab itu adalah buah yang barakah. Termasuk benda yang barakah yang Nabi sebut, itu adalah air Zam-Zam. Untuk kita kupas satu persatu cerita semua ni, mengambil masa yang panjang. Jadi saya just touch and go sahajalah. Nak sebut saja, nak mention sahaja. Itu nombor 3, benda-benda yang berkat. Sebenarnya lagi banyak. Yang keempat, yang sebenarnya paling penting untuk kita sekarang adalah ada di sana waktu-waktu yang berkat. Allah meletakkan keberkatan pada sebahagian waktu. Apakah waktu-waktu yang Allah letakkan berkat? Contohnya tadi kita sebut malam Lailatul Qadar. Malam yang malaikat akan turun ke bumi ini berbondong-bondong. Malam yang kalau orang beribadat pada malam itu sama seperti dia beribadat selama 1000 bulan bersamaan 83 tahun. Itu malam yang berkat ya tuan-tuan dan puan-puan. Malam Lailatul Qadar. Nombor 2, antara waktu yang sangat berkat itu adalah waktu sahur.
1/3 terakhir malam. Yang mungkin sebelum ini 1/3 malam mungkin ramai manusia tidur. 1/3 malam sebelum subuh tidur. Dia bangun bila azan subuh. Atau mungkin 6:30 dia baru bangun. Tapi masuk bulan Ramadan, of course semua orang akan bangun awal 1 jam sebelum subuh sebab nak sahur. Jadi waktu yang kita bangun itu adalah waktu yang berkat. Disebut dalam hadis 1/3 terakhir malam Allah akan hantarkan para malaikat untuk mengangkat doa orang yang berdoa. Nescaya Allah akan kabulkan doa-doa yang dipanjatkan pada 1/3 malam. Itu doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu sahur adalah berkat. Dan nombor 3, waktu yang sangat berkat itu adalah sepanjang bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi SAW sebut, Ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kamu semua bulan Ramadan, bulan yang berkat. Jadi masuk saja 1 Ramadan sampai habis bulan Ramadan, waktunya adalah penuh dengan keberkatan. Lebih-lebih lagi malam Lailatul Qadar. Lebih-lebih lagi pada waktu sahur 1/3 malam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bulan Ramadan yang akan menjelma dalam 1 minggu saja lagi ni, kalau kita perasan banyak keberkatan berkumpul di sana. Malam Lailatul Qadar ada pada bulan Ramadan. Buah kurma kita akan makan pada bulan Ramadan. Bangun sahur, kita bangun waktu sahur tu pada bulan Ramadan. Jadi terhimpun macam-macam sumber keberkatan pada bulan Ramadan yang mulia ini. Maka alangkah baiknya kalau bulan Ramadan itu dimanfaatkan untuk kita ambil, kita kaut semua keberkatan daripada bulan Ramadan itu, ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya simpulkan perkongsian kita pada malam ini ada 2 perkara. Perkara pertama, salah besarlah seseorang yang mencari kekayaan, kemewahan, tapi dia tak kejar keberkatan pada kekayaan tadi. Kerana kekayaan dan kemewahan tanpa berkat sama seperti kekayaan yang ada pada Qarun dan Firaun. Apa-apa rezeki yang berkat akan mencukupi keperluan seseorang berbanding satu rezeki yang tidak berkat, maka banyak mana pun rezeki itu pasti tidak akan mencukupi. Jadi orang yang pandai, orang yang ada ilmu, orang yang cerdik, dia akan mengejar keberkatan dalam kehidupan dia lebih daripada dia mengejar harta, wang, duit, pangkat dan semuanya. Berkat tu yang penting. Rumah, kalau berkat, kita masuk dalam rumah, kita rasa tenang, kita rasa happy sebab ada berkat. Rumah nilai 5 juta ringgit, tapi kalau tak ada berkat, masuk dalam rumah terasa panas, terasa tension, terasa tak tenang. Ini punca keberkatan. Jadi itu pentingnya berkat. Kesimpulan nombor 2, macam-macam keberkatan itu terkumpul pada bulan Ramadan yang mulia. Jadi bulan Ramadan itu harus dimanfaatkan demi mendapatkan keberkatan yang kita dah cerita tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tiada siapa tahu Ramadan manakah akan menjadi Ramadan terakhir buat seseorang. Kalau kita boleh ingat tahun lepas, Ramadan tahun lepas, ramai kawan-kawan kita yang ada, jiran tetangga kita, saudara mara kita, adik-beradik kita yang masih ada. Mungkin Ramadan tahun ini mereka sudah tiada. Begitu juga dengan diri kita. Pada tahun ini, Ramadan ni, kita masih ada. Siapa mampu jamin Ramadan tahun depan dia masih ada lagi? Boleh jadi Allah mentakdirkan Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir dalam hidup kita. Boleh jadi.
maka alangkah ruginya kalau Ramadan itu tidak dimanfaatkan demi merebut keberkatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita doakan. Sebenarnya kita nak jejak 1 minggu lagi ni pun kita tak tahu. Ya, dalam 1 minggu ni apa-apa boleh berlaku. Mungkin hari ni dia ada. 1 Ramadan belum tentu dia ada. Takdir Allah mengatur segala-galanya. Sebab itu kita banyak baca doa. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Syaban wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Jadi kita doakan tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan ini adalah Ramadan yang hebat, Ramadan yang menyebabkan kita semua diampunkan dosa-dosa. Semoga dengan keberkatan Ramadan ini akan tercurah dalam kehidupan kita insya-Allah taala. Itu sahajalah perkongsian yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mendengar. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.